berada di atas meja. Saya jemput Datuk Seri Johari bin Abdul Ghani, Sitiwangsa. Datuk Yang di-Pertua, saya memulakan serangkap pantun. Dewan Rakyat sudah bermula, menteri yang menjawab masih ditunggu. Moga Parlimen mekar berbunga, pun jawab soalan nombor 1. Silakan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, terima kasih kepada Sitiwangsa atas soalan. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri tidak sahaja memberikan fokus kepada peningkatan nilai pelaburan langsung asing atau FDI yang diluluskan, malah turut mempergiatkan strategi merealisasikan FDI agar kemasukan pelaburan asing dapat diterjemahkan kepada aktiviti ekonomi yang memberikan impak positif kepada negara. Fokus ini adalah selari dengan maklumat dasar pelaburan baharu National Investment Policy, berteraskan aspirasi pelaburan negara National Investment Aspirations (NIA) yang melibatkan 5 teras utama iaitu meningkatkan kompleksiti ekonomi, mewujudkan pekerjaan bernilai tinggi, memperluaskan rangkaian domestik, membangunkan kluster baharu dan sedia ada, serta mempertingkatkan keterangkuman dalam memsasarkan pelaburan berkualiti tinggi, berintensifikan modal dan teknologi. Bagi tempoh 2018 sehingga 2021, jumlah FDI yang diluluskan adalah bernilai 392.9 bilion dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan di bawah seliaan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA. Tuan di-Pertua, daripada jumlah FDI yang diluluskan tersebut, sejumlah 300.5 bilion nilai pelaburan atau 76.5% telah berjaya direalisasikan. Perincian jumlah FDI yang telah dilulus dan direalisasikan setiap tahun mulai 2018 sehingga 2021 adalah seperti berikut. 2018, 57.6%, 2019, 75.6%, tahun 2020, 62.2%, dan tahun 2021, 87%. Secara lazimnya, pelaksanaan projek mengambil masa 1 hingga 2 tahun untuk direalisasikan bergantung kepada skala projek dan keadaan ekonomi semasa. Data rasmi jumlah FDI yang diluluskan untuk tahun 2022 hanya akan dimuktamadkan pada penghujung Mac 2023. Kerajaan melalui MITI dan MIDA sentiasa komited menggembling usaha bagi terus menggalakkan pelaburan domestik dan asing dalam negara. Kemasukan FDI berkualiti tinggi adalah penting untuk merancangkan pertumbuhan ekonomi dan membawa kesan limpahan positif kepada negara dan rakyat melalui penjanaan peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada rakyat tempatan dan peluang perniagaan serta pemindahan pengetahuan, kemahiran dan teknologi kepada pengusaha industri mikro, kecil dan sederhana selaras dengan hasrat di bawah NIA. Terima kasih. Baik, soalan tambahan silakan. Terima kasih Menteri. Saya melihat statistik yang dibaca oleh Menteri ini sungguh menarik betul. Tetapi apa yang saya lihat dari pengumuman yang dibuat oleh MIDA pada 2018 hingga 2021, apabila kita lihat statistik yang dikeluarkan oleh Dawson, FDI itu tidak melambangkan figures yang kita keluarkan. Jadi dalam konteks ini, banyak daripada pelabur-pelabur melihat setiap pengumuman yang kita buat, tetapi akhirnya jumlah pelaburan yang betul-betul direalisasikan adalah sangat rendah kalau dibandingkan dengan jumlah yang diumumkan. Soalan saya ialah, apakah kementerian boleh membuat
laporan untuk bermula pada 2022. Mana-mana pelaburan yang kita luluskan tetapi mereka tidak realisasikan selepas 2 tahun, maka kelulusan itu perlu dibatalkan kerana teks atau insentif yang diberi oleh kerajaan kadang-kadang berubah mengikut masa. Itu satu. Nombor dua, kerajaan juga ataupun kementerian juga perlu melaporkan FDI outflow. Baru kita dapat reconcile figures the net FDI yang datang ke negara kita. Kalau tidak, kita bawa masuk banyak dan keluar pun banyak. Itu permintaan saya. Okey, terima kasih Menteri. Terima kasih Titi Wangsa. Cadangan Titi Wangsa akan dipertimbangkan dan juga saya setuju bahawa penilaian kita terhadap FDI bukan saja berapa mereka masuk tetapi juga apa yang direalisasikan dan kita juga ada selidik status pelaksanaan untuk cari kenapa mereka tidak dilaksanakan. Dan selepas ini saya rasa kementerian akan lebih mementingkan berapa pekerjaan dicipta, berapa pekerjaan untuk orang tempatan, untuk rakyat Malaysia dicipta dan juga melalui FDI apa kesan terhadap ekonomi kita, apa kesan positif terhadap ekonomi kita selaras dengan idea yang dikandungi dalam National Investment Aspiration dan juga dasar pelaburan negara. Terima kasih. Terima kasih. Tambahan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pasu ya. Yang berhormat Datuk Speaker, soalan tambahan saya ialah apakah jangkaan ataupun projection untuk kemasukan pelaburan termasuk FDI bagi tahun 2023. Memandangkan pertama permintaan semiconductors seluruh dunia dah slow down, dah menurun disebabkan oleh penurunan ekonomi perang Ukraine, Rusia dan sebagainya. Dan juga kita juga kena ambil kira kenaikan tarif TNB, apa yang disebut ICPT, iaitu Imbalance Cost Pass-Through yang sedang dilaksanakan terutamanya bagi syarikat-syarikat besar. Syarikat SME tak ada masalah. Saya juga industri dan pelaburan Exco Negeri Kedah. Banyak syarikat FDI multinational komplain tentang hal ini. Tuan Pasu soalan Dan juga di samping, saya tanya tadi soalan. Dan saya bagi sebab. kena dekat sikit. Saya dah tanya soalan projection 2023 mengambil kira semua ni. Satu lagi ialah tentang kita akan melaksanakan Global Tax Rate GMTR dalam tahun 2023 dan seterusnya. Satu lagi, jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri, dia tak sebut jumlah pelaburan tapi dia sebut Tuan persentage. Pasu kena tanya Dia minta soalan Tuan jumlah Pasu. pelaburan. Ini berbahas ni. Okey, cakap tu tak payah bising. Saya cakap elok je. Dengar betul-betul fakta, tak payah bising. Wasting our time. Soalan. Terima kasih. Okey Menteri. Datuk Yang Di-Pertua, terima kasih kepada Kupang Pasu atas soalan. Sebenarnya saya ada sebut jumlah pelaburan FDI ialah 392.9 bilion yang disebut Tahun demi tahun, bukan jumlah. Saya nak tengok tahun demi tahun. tahun Apa, demi kalau- tahun kalau- ialah pada 2018 64 bilion, 2019 69 bilion, 2020 58 bilion ringgit. Tak laluan tu speaker. No. Tadi disebut Tak boleh, percentage, tak boleh. peratus Tak bukan boleh. bilion ya. Tadi disebut Tuan peratus. Pasu. Tadi disebut Kubang peratus Pasu. bukan bilion ya. Tuan Pasu. Okey, kita nak dapat fakta yang Kubang sebenar. Pasu. Ada. Saya tahun 2021 200 bilion ringgit. So ini memang ada di jawapan tetapi saya berikan jumlah secara jumlah untuk menjimatkan masa tadi. Soalan Kubang Pasu memang relevan bahawa kita menghadapi pelbagai cabaran yang diulaskan oleh Kubang Pasu. Tetapi kita juga dalam satu suasana dan satu moment in history di mana keadaan geopolitik di antara Amerika Syarikat dengan negeri China memang sudah membawa
pelaburan ke rantau ini. So soalan sekarang ialah adakah Malaysia bersedia untuk mengambil kesempatan dalam keadaan atau suasana geopolitik untuk merealisasikan lebih banyak pelaburan FDI ke Malaysia. Dan juga selepas dapat FDI, apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan, ini penting juga supaya kita wujudkan peluang pekerjaan. So secara amnya saya rasa kita dalam keadaan di mana kita ada kemungkinan mengadakan atau menyaksikan keadaan second take off di mana pelaburan, aktiviti pelaburan FDI akan meningkat pada tahun ini. Terima kasih. Okey, terima kasih. Speaker. Saya menjemput Datuk Seri Hamzah bin